Assalamualaikum, hai dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi dengan bab 2 kita. Okey, hari ini kita akan masuk dua subtopik, iaitu subtopik 2.2 zaman air batu dan 2.3 garis masa zaman air batu. Jadi dalam subtopik yang akan kita belajar pada hari ini, kita akan lihat 4 tahap zaman air batu dan bagaimana ciri-cirinya, dan yang kedua ialah kita akan lihat garis masa zaman air batu dan kita akan lihat hidupan apa yang wujud yang hidup pada ketika itu. Kita pergi 2.2 dahulu, iaitu zaman air batu. Okey. Zaman yang terpenting yang memberikan kesan kepada perubahan bentuk fizikal bumi seperti yang ada pada hari ini ialah zaman air batu. Okey. Satu masa dulu daratan di muka bumi ni saling bersambung dan membentuk hanya satu daratan luas. Kecairan air batu dan perubahan iklim inilah telah membentuk permukaan bumi seperti yang wujud pada hari ini. Jadi perkara pertama kita akan lihat ialah apakah itu zaman air batu. Bila sebut zaman air batu, awak ingat ais. Ais. Zaman air batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun. Suhu bumi menurun menunjukkan keadaan itu sejuk. Kalau suhu bumi meningkat menunjukkan keadaan itu panas. Dan suhu bumi menurun pada tahap beku, menjadi ais atau air batu. Dan sebahagian bumi dilapisi oleh air batu tebal yang dikenali sebagai lapisan ais. Lapisan ais ini menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan juga pergunungan. Jelas tentang zaman air batu. Seterusnya, apakah itu penggeleseran? Perkataan ini juga awak akan jumpa dalam buku teks awak. Sebelum tu cikgu nak terangkan, untuk tajuk ini boleh rujuk buku teks muka surat 30 sehingga muka surat 32. Penggeleseran. Penggeleseran tu apa? Penggeleseran ialah kecairan air batu. Kenapa berlakunya kecairan air batu? Kerana perubahan iklim kepada suhu panas menyebabkan berakhirnya zaman air batu, menyebabkan air batu itu cair. Kerana suhu panas. Terdapat sekurang-kurangnya 3 tahap berlakunya glacier. Tahap pertama berlaku 900 hingga 600 juta tahun lalu. Tahap kedua 250 hingga 80 ribu juta tahun lalu. Dan tahap ketiga berlaku 10 ribu juta tahun yang lalu. Kemudian kita tengok 4 tahap zaman air batu. Yang pertama ialah zaman Miocene. Yang kedua ialah zaman Pliocene. Yang ketiga, zaman Pleistocene. Yang keempat, zaman Holocene. Jadi, kamu kena ikut urutan. Ini adalah tahap ataupun kronologi. Seperti yang telah cikgu terangkan dulu, mula-mula, bila sebut kronologi, dia mestilah ikut urutan 1, 2, 3 dan 4. Kalau keluar dalam soalan, kalau cikgu minta kamu nyatakan 4 tahap zaman air batu, kamu kena ikut urutan nombor ini. Kemudian cikgu nak terangkan satu persatu ciri-ciri ataupun bagaimana kehidupan sesuatu tahap zaman air batu itu. Bermula dengan zaman Miocene. Zaman Miocene ni berlaku 23 juta hingga 5 juta tahun yang lalu. Apa yang berlaku ketika ini ialah gunung ganang telah wujud. Maka maksudnya kat sini pembentukan gunung ganang itu secara fizikal. Dan hewan dan hidupan laut mula berkembang. Maknanya telah adanya hidupan mamalia. Dan juga ada hidupan di laut dan juga di air. Suhu panas dan kering. Ini ciri-ciri ataupun apa yang berlaku ketika zaman Miocene. Yang kedua, zaman Pliocene berlaku pada 5.3 hingga 2.6 juta tahun yang lalu. Berlakunya penyejukan global. Berlaku penyejukan global zaman Miocene yang lebih panas. Ahli sains menyatakan pada zaman ini berlaku penyejukan global yang lebih panas, dan penyejukan dan pengeringan alam sekitar global menyumbang kepada penyebaran padang besar, padang rumput dan juga savana. Savana. Apa itu savana? Savana ialah padang rumput tropika yang dikelilingi dengan pokok-pokok. Dan ketika itu jambatan darat Panama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terbentuk.
Dan bila terbentuk, ini mendorong penghijrahan. Penghijrahan ni ialah perpindahan tumbuhan dan haiwan ke habitat yang baru. Okey, tadi cikgu sebutkan tentang jambatan darat ataupun jambatan Panama. Okey, jambatan Panama. Okey, jambatan darat ialah merupakan sejalur tanah daratan yang menghubungkan antara dua daratan. Okey, yang utama sewaktu zaman prasejarah. Jambatan darat ini memberikan haiwan ataupun manusia sampai ke wilayah yang baru sebelum ia ditenggelami oleh kenaikan paras air laut. Okey, jadi contohnya seperti perpindahan antara hidupan daripada benua Amerika Utara ke Amerika Selatan. Okey. Seterusnya, zaman Pleistosen berlaku 2.5 juta tahun lalu hingga 10,000 tahun lalu. Okey, berlakunya glazier. Tadi yang cikgu sebutkan, berlakunya kecairan air batu. Masa ni banyak berlaku kekerapan. Okey, kerap sangat berlaku kecairan air batu, berlakunya glazier. Okey. Okey. Selain itu, manusia mengetahui cara membuat api. Okey, masa ni manusia dah mula pandai survive. Okey, dan kehidupan yang ada kekal hingga hari ini. Kebanyakan binatang yang wujud pada ketika itu masih kekal hingga kini. Okey. Seterusnya, yang keempat, yang terakhir, zaman Holosen bermula 10,000 tahun yang lalu. Okay. Manusia mengetahui cara mendapatkan makanan melalui pertanian. Maksudnya manusia dah mula pandai menghasilkan makanan sendiri. Okey, kalau zaman Pleistosen mereka memburu makanan, memburu binatang, mencari makanan. Okey, pada zaman Holosen ni mereka dah menghasilkan makanan sendiri dengan melakukan pertanian. Okey. Dan terdapat juga roda dan tulisan cuneiform yang dicipta. Okey, dan pada ini berlakunya perkembangan tamadun manusia. Manusia dah mula terlibat dalam pendidikan. Manusia dah terlibat dengan keagamaan, dah ada agama, dan manusia juga telah ada undang-undang. Okey. So ini ciri-ciri bagi zaman Holosen, okey? Okey, seterusnya teori Milankovitch. Okey, apa yang teori ini kata? Pusingan bumi mengelilingi matahari menyebabkan berlakunya pelbagai perkembangan dan perubahan pada zaman air batu. Okey, apabila bumi menghampiri matahari, suhu bumi menjadi panas dan menyebabkan berlaku kecairan air batu. Okey, jadi siapa yang perkenalkan teori ini? Okey, ni beliau ialah Milankovitch telah memperkenalkan teori ini. Okey, beliau kata bumi ni bila bumi berhampiran dengan matahari, bumi panas, maka berlaku kecairan air batu. Okey, perlu tak, penting tak kita belajar tentang perubahan dan sebab berlakunya zaman air batu? Yes, perlu. Okey, ini adalah kepentingan ataupun faedah. Apa yang kita akan dapat bila kita belajar tentang perubahan dan sebab berlakunya zaman air batu? Pertama, kita dapat memupuk sikap sayang akan alam sekitar dan memelihara bumi. Okey, bila kita lihat kesan kecairan air batu, kita akan sedar kita perlu jaga bumi ini, okey, mengelakkan bumi ini berterusan daripada panas. Okey. Kedua, membantu meningkatkan pemahaman kita tentang perkara yang berlaku kepada bumi dan hidupan masa lalu. Kita lebih faham apa yang berlaku pada masa lalu dan memberi kesan pada hari ini. Dan yang ketiga, memandu kita menghadapi cabaran kehidupan pada masa depan. Kita tahu suhu bumi akan sentiasa meningkat. Jadi apakah langkah yang boleh kita lakukan untuk menghadapi peningkatan suhu itu? Okey, itulah yang dimasukkan kepentingan mengetahui perubahan dan sebab berlakunya zaman air batu. Okey, 2.3, garis masa zaman air batu. Okey, ini garis masa zaman air batu. Okey, bermula dengan zaman Miocene, berlaku pada 23 hingga 5 juta lalu. Okey, zaman Miocene 5 hingga 2 juta yang lalu. Zaman Pleistosen dan zaman Holosen berlaku antara 2.5 juta hingga 10,000 tahun yang lalu. Okey, ini manusia dah ke arah hidup bertamadun. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan apakah hidupan haiwan yang hidup pada zaman-zaman ini. Okey, untuk zaman Miocene, antara contoh hidupan yang hidup seperti Dipterus. Okey. Kemudian ini contoh dia, ini gambaran dia. Okey, kemudian untuk zaman Pliocene, antara hidupan yang hidup ialah Coelcephalopod. Okey, dia berbentuk cengkram. Okey. Untuk zaman Pleistocene, Stegosaurus.
Okey, seperti dinosaur dan Hyracotherium zaman Holocene. Okey, dia seperti ikan. Okey, ikan yang mempunyai ekor. Okey. Jadi untuk garis masa zaman air batu ni, okey, ahli paleontologi mengkaji sejarah bumi berpendapat bahawa hidupan di bumi ni bermula sejak 545 juta tahun dahulu. Okey, dan kehidupan dan kewujudan hidupan seperti kepelbagaian spesies binatang berkait rapat dengan perubahan iklim. Okey, kita tengok spesies binatang pelbagai banyak. Okey, dan kepelbagaian spesies ini ada kaitan dengan perubahan iklim dan peringkat zaman yang dilalui seperti dalam garis masa yang saya tunjukkan tadi. Okey, dan berdasarkan garis masa ini juga kita dapat lihat bagaimana perkembangan dan evolusi hidupan dan binatang mengikut tempoh masa. Okey, kita lihat ada pelbagai haiwan dan hidupan dan kita akan lihat kehidupan atau haiwan itu mengalami evolusi. Okey, evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi ialah ubah ansur. Okey, yang dikemukakan oleh ahli biologi yang menerangkan tentang perubahan rupa dan sifat haiwan dan tumbuhan sepanjang zaman yang berlaku sehingga kini. Okey, dan ada kajian menyatakan bahawa setiap hidupan banyak berubah dari zaman ke zaman berdasarkan bentuk fosil yang terdapat di bumi. Okey, jadi nyata bahawa hidupan zaman sekarang jauh berbeza dari hidupan zaman dahulu. Okey. Okey, semakin lama zaman silamnya, semakin berlainan rupa bentuk fosilnya. Okey, ini adalah kerana kesan evolusi. Mungkin kuda yang kita lihat pada hari ini tidak sama dengan kuda pada zaman air batu. Okey, ikan yang kita lihat ataupun sotong, udang kita lihat pada hari ini tidak sama dengan zaman air batu. Okey, walaupun ketika itu mereka telah wujud, rupa bentuk mereka lain. Kerana apa? Berlainan. Hari ini kita lihat rupa bentuknya berlainan kerana mengalami proses evolusi. Okey, itu saja untuk tajuk subtopik 2.2 dan 2.3. Okey, terima kasih.